وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. الحمد لله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال صنف رحمه الله fungsi adik-adik datang puasa, tuan-tuan dan puan-puan, puan jadi orang muslimin, muslimat, para jemaah. Marilah sama-sama kita dengan sepenuh hati kita panjatkan syukur kepada Allah. Dengan izin dan kehendak Allah dapat sama-sama kita dalam surah Al-Aziz. Betul, surah Al-Aziz prima. Ini asal kali yang ketiga yang saya ingat betul kali yang kedua. Sekali lagi tu tak pernah ingat saya. Yang lepas kita bulan Ramadan, ada yang menangguh, tak ingat pun, tak menangguh pun. Ustaz yang mari pun tak ingat, sama orang dengar lagi lah tak ingat. Allah izin kita untuk kita berada di sini. Kalau tanpa izin Allah, masakan dapat kita mari. Kalau Allah tak izin dengar azan, kau tak azan lagi masa PKP. Azan lah, azan tapi tak mari lah. Memang tak boleh mari. Ini Allah izin kita, alhamdulillah. Masa tu duduk orang tak boleh pergi masjid, surau tak buka, orang tak kenal ni. Buka surau tak mau mari lah. Tapi bukan orang sini lah, orang Prima ni baik-baik. Tengah tempat yang kita dengar dia duduk orang sangat, buka surau, dia pun tak mari pun. Ialah Allah izin, insya-Allah boleh mari. Kalau Allah tak izin, rumah dekat pun tak boleh mari. Tak ada COVID pun tak mari juga. Kalau Allah tak izin. Kalau dia tak dapat hidayah daripada Allah. Kita ini dengan hidayah, dengan taufik Allah. Hidayah Allah, hadiah. Terima kasih Madu. Dua kali dah dapat boypon masuk. Tadi di Malaysia. Panjang umur murah lebih. Ramai anak. Ramai anak kena tambah satu lagi ya. Kita tak boleh kata kita sihat. Masa COVID tak boleh datang. Lepas COVID pun tak boleh datang. Kata kita lapang.
Orang lapang bolehlah datang ke Masjid Surau. Kadang-kadang orang pencen pun tak boleh datang. Pencen saja. Pencen lagi sibuk kan. Pencen lagi sibuk. Kalau tak dapat hadiah daripada Allah, hidayah daripada Allah. Jadi kita kurang pun dah dapat hidayah, taufik dan hidayah Allah SWT. Saya ingat balik apa saya sampaikan tadi. Seperti tak apa lah. Kalau ulang tak apa dah lama lah. Makan nasi hari-hari pun ulang. Maghrib makan nasi, hari ni makan nasi ulang. Saya ingat dulu kita cerita tentang Tazkirah Az-Zikr. Kita ingat ingatan yang kuat. Kita insan perlu kepada Az-Zikr. Itu yang kita cerita dulu. Kita insan, semua manusia. Kita yang datang, tak ada yang bukan manusia. Nampak aja macam manusia, bukan manusia. Maaf. Walaupun mai kita orang panggil ketua mai kita marah ya. Nak orang panggil kita manusia. Insan ini kita lupa, kita perlu kepada azik peringatan. Kita sebut dulu. Tadi saya mungkin orang sini lah juga ramai semail mak di Malinja tadi. Malinjau. Saya ingat Malinja tadi, saya dah cerita tentang Malinja ni, sejarah Malinja. Apa-apa Malinja tak betul lah. Dia ada satu lagi sini. Ada satu lagi lah, dia famous juga sini. Palma, nak sebut Palma kat luar. Tapi Prima ingat. Pasal pernah mari lah Prima. Surah Al-Aziz ingat pasal Encik Aziz ni. Tadi kita cerita tentang muhasabah diri kita, tentang awal tahun. Saya nak sentuh yang kita tak sentuh tadi ya. Ada yang semayang itu tadi. Ramai yang mengganggu ramai itu dia. Ya, tak ada cerita tadi. Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan bulan-bulan dalam Islam. Ini cerita tentang apa? Waktu juga. Bulan-bulan dalam Islam. Yang Allah sebutkan 12 bulan. Sena Asyar. Minha arba'atun hurum. Daripada 12 itu ada 4 bulan haram. Cerita benda ni kita dah tahu dah, cuma nak ingat balik. 4 bulan haram, bulan yang dimuliakan. Sebelum daripada Islam lagi, orang Arab dah ambil kira bulan-bulan ini bulan yang mereka mulia. Bila datang Islam, Islam terus menjaga kemuliaan. Islam bukan jaga bulan-bulan ini saja, tapi semua bulan. Dan bulan yang sedia dimuliakan ini. Dan sunat berpuasa. 4 bulan ni sunat puasa. Ada hadis. Tapi hari-hari yang diharamkan puasa tu tak bolehlah puasa. Dan 2 bulan lagi. 2 bulan lagi iaitu bulan Sya'ban dan Ramadan. Ini sunat kita banyak puasa. Makna 6 bulan. Makna bukan kita ni nak makan saja selama 12 bulan. 6 bulan puasa. Taklah sepenuh. Rasulullah SAW taklah puasa penuh. Yang hadis menyebutkan puasa Nabi Daud, puasa sehari, berbuka sehari. Puasa sehari, berbuka sehari. Mana kalau puasa sehari, berbuka sehari, puasa sehari, buka sehari, 6 bulan juga. Sebab setahun 12 bulan.
Mana 6 bulan. Banyak kan puasa kita, banyaklah. Tak payahlah puasa sampai 6 bulan. Bulan haram 4, bulan Syaban dan bulan Ramadan. Bulan Ramadan memang kena puasa. Bulan yang disebutkan kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Umat-umat dulu puasa. Kita nak puasa macam puasa Nabi Daud, tak berapa nak larat. Sehari puasa, esok buka, lepas itu puasa pula buka. Kita sehari buka, esok puasa, lepas itu buka pula, lepas itu buka, tak tutup dah. Itu kita lah. Puasa lah Isnin Khamis hari Ahad orang nak buat penuhi. Jadi dalam 6 bulan ni kita pilih hari lah untuk kita nak buat penuhi. Jangan buat penuhi sewenang-wenang. Lebih-lebih lagi ini 10 Muharram. Kita hari ini berada pada hari ini berapa bulan? Dua. Pada masuk matahari dah masuk 3 dah. 3 dah. Dia tenggelam matahari, dia masuk hari lain. 3 lah. 3 Muharram. Yang Allah Subhanahu Wa Taala firman dalam surah Al-Fajr, wal fajr wa layalin 'ashr wasyaf'i wal watr. Ini kalau kita tengok dalam tafsir Melayu ada tafsir Al-Azhar. Allah hamka bacalah dan dapat pahala kepada penulis. Jumhur ulama menafsirkan, kebanyakan ulama menafsirkan bahawa 10 hari ini yang Allah beri kelebihan, yang ketinggian yang besar ni, wal fajr wa layalin 'ashr, malam 10 yang ditafsirkan siang malam, iaitu bulan awal bulan Zulhijjah 10 Zulhijjah. Kita dah lepas kan. Tapi ada juga yang menafsirkan bahawa 10 itu 10 akhir Ramadan. Ini selalu kalau kita ni Ramadan ini jelaskan dihubungkan dengan firman Allah, wal fajr wa layalin 'ashr, sebab disebutkan malam. Dan ada juga menafsirkan, ada ulama yang menafsirkan 10 itu bulan 10 bulan 1 hingga 10 bulan Muharram, bulan yang kita ada. Pada bulan Muharram ini termasuk 4 bulan yang diharamkan, yang dimuliakan. Bulan Zulfaidah, bulan Zulhijjah dan bulan Muharram. Bulan Muharram bulan 1 sebab baru sambutnya 2 hari cuti pun. Bulan Zulhijjah bulan 12, bulan Zulfaidah bulan 11. Dan satu lagi itu dia berasingan sikit, iaitu bulan Rajab, bulan yang berlakunya Isra Mi'raj bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini sunat kita banyakkan puasa. Dan memang ada hari-hari yang disebutkan secara khusus oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini jangan kita buat kenduri hari ini kan. Nanti kalau kawan tak main kenduri rumah kita kecil hati pula. Sebab kita buat kenduri hari yang Rasulullah SAW sebut puasa di hari itu kelebihan yang besar. Kalau bulan sebelum ini adalah bulan Zulhijjah, bulan haji. Sebab amalan haji ini bukan dalam
syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aja dilaksanakan haji, malah syariat sebelum orang jahiliah pun buat haji pak. Mereka lagi hebat. Tawaf mereka tak pakai apa. Kalau baca dalam sejarah Arab jahiliah tak pakai apa, mana telanjang seronok itu tawaf telanjang, khusyuk dia tak kisah orang nak gantung pahala keliling. Sebab amalan haji itu pun banyak syariat-syariat daripada abal anbiya Nabi Ibrahim alaihissalam, keluarga baginda. Jadi 10 Zulhijjah memang diharamkan puasa kerana hari raya 9 Zulhijjah itu ada hadis yang menyebutkan secara direct puasa 10 Zulhijjah Allah SWT kifaratkan dosa pada tahun itu dan tahun yang lalu, tahun semasa dan tahun yang lalu. Dan bulan Muharram ini 10 Muharram memang ada hadis yang jelas, hadis sahih disebutkan sebagai hari Ashura. Ashura itu daripada perkataan Asyara, orang Melayu buat bubur sora. Tapi lah buat bubur sora untuk buka puasa, buat bubur sora untuk menguih siang. Sebab sunat kita puasa. Saya dah ada orang hantar gambar bubur sora. Selalu hantar gambar ni kena hantar dia punya bubur sama. Hantar gambar aja tak hantar bubur kat dia. Sini ada buat sora lah. Tak sampai 10 lagi tak buat lagi lah. Tak apalah nak makan. Duduk di Prima ni ada bubur sora Kelantan, ada bubur sora Utara, ada bubur sora macam-macam jenis bubur sora. Kalau orang Jawa ada juga bubur sora. Tapi untuk kita buka puasa kerana sunat kita puasa hari yang ke-10. Malah hari yang ke-9 pun ada menyebutkan. Ada juga ulama menyebutkan pada awal lagi. Awal Muharram. Tapi satu Muharram kita tahun ni tak berlarak. Sepatutnya berlarak, boleh lah berlarak. Sebab peristiwa yang kita sambut ataupun kita peringati bulan Muharram ni, kita memperingati hijrah Nabi. Tala'al badru alaina, yang kita duk laungkan nasyid. Nasyid itu sebenarnya nasyid yang dilaungkan masa hijrah Nabi SAW. Jadi hijrah Nabi ini kita sambut memang di bulan Muharram. Walaupun peristiwa hijrah itu tak berlaku daripada bulan Muharram ni, dia tak berlaku bulan Muharram. Dia berlaku bulan selepas daripada bulan Muharram ni. Bulan 2 Rasulullah SAW keluar daripada rumah dia malam yang dikepung tu pada 27 hari bulan Safar. Betul tak? Banyak dah tahu dah, pasal dah mengangguk dah. 27 Safar. Safar bulan depan lah. Bulan depan bulan 2. Ingat lagi lah. Tapi kalau banyak-banyak bulan 5, bulan 6 tu tak pernah ingat lah. Nak kena bilang alat lah. Arab, Safar, tukar takir habis lah. Nanti kita buat khusus pegawai. Kita suruh bilang bulan Islam ni tak perlu. 30 orang, 20 orang tak boleh. Yang 10 orang lagi ni pun kita bantu-bantu baru boleh kan. Taklah macam orang surau ni, orang surau ni nampak muka macam tahu semua, tak payah tanya lah, ni semua tahu lah. InsyaAllah lah. Jadi bulan 2 iaitu bulan Safar, Rasulullah SAW sampai ke Madinah. Setelah singgah di Gua Sur, itu dah kita dah banyak ada orang dah cerita hijrah.
sampai ke Quba. Perjalanan yang begitu jauh. Ada pendapat mengatakan sampai 8 Rabiul Awal. Sampai ke Madinah tu ada yang kata sampai di sana 12 Rabiul Awal. 12 Rabiul Awal ni banyak juga cerita. Rasulullah SAW meninggal pun 12 Rabiul Awal. Rasulullah SAW lahir pun 12 Rabiul Awal. Rabiul Awal ni bulan berapa? Sebab bulan Safar sampai sana 78 hari mestilah bulan 27 Safar, bulan Rabiul Awal lah. Lepas daripada tu lah kalau bulan 5 kena ada 3 bulan, 2 bulan dia. Jadi walaupun peristiwa itu berlaku bulan Safar, bulan Rabiul Awal, tapi kita sambut bulan Muharram ini kerana memandangkan kepada bulan Muharram inilah bulan yang pertama dalam kalender yang dimulakan zaman pentadbiran Sayyidina Umar sebagai khalifah Islam. Zaman Abu Bakar Siddiq dia tak berapa tahun, tak sempat dia nak fikir babak kalender apa semua ni. Masa tu fitnah berlaku, peperangan dan orang tak bayar zakat, kena perang, orang tak bayar zakat, dan semuanya orang pun banyak berlaku apabila awal itu bergantung kepada Nabi, tiba kewafatan baginda Rasulullah SAW, kejutan berlaku, dan Sayyidina Abu Bakar ni pun tak sempat nak fikir bab takdiran ni banyak seperti mana yang berlaku pada masa Sayyidina Umar. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita nak sembang-sembangnya, kalau ada apa nak tanya boleh tanya, ataupun COVID tak boleh tanya. Nah, orang mengajar COVID ni dia tak boleh nak soal jawab, boleh tanya, jangan biar saya cakap soal. Saya nak sentuh sikit tentang bulan yang mulia ini. 10 bulan ni, kalau dulu-dulu kita masuk saja Muharram ni, awal Muharram ni, daripada hari pertama tu mungkin adalah cerita bab hijrah Nabi sikit sebanyak. Tapi dan 1 hingga 10 itu banyaklah diceritakan peristiwa-peristiwa besar. Sebab itulah juga yang kita lihat pentafsiran nafsirkan walayalin asr, yang 10 ada kelebihan ini. Kelebihan itu ada pada 1 hingga 10 Muharram. Itulah saya di pondok, duduk di pondok tu dia cerita ni lah. Kalau 1 hingga 10, kalau bulan Rejab tu cerita tentang Isra dan Mi'raj. Sebab bulan-bulan dalam Islam ini sebenarnya bulan-bulan yang mentarbiah kita. Ini kalender dalam Islam ini sebenarnya kalender memprogramkan tarbiyah dalam diri kita untuk melahirkan orang yang mukmin, muslim yang sebenarnya. Dalam kehidupan dia berhubung dengan Allah. Ialah kita lihat daripada Ramadan, ditarbiahkan kita dengan disiplin Ramadan. Sebelum daripada itu bulan Rejab, Rejab, Sya'ban, Ramadan. Rejab ditarbiah dengan keimanan, dengan peristiwa Isra, peristiwa Mi'raj. Itu mentarbiah kita, mendidik kita, membina keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, keimanan kita dengan hari akhirat yang dipertuntunkan kepada kita bagaimana berlakunya setelah kita tinggal dunia ini, dan telah ditunjulkan kepada kita bagaimana dunia ini dah tua penuh dah. Kan Rasulullah SAW diperlihatkan bagaimana umur dunia, digambarkan sebagai seorang wanita yang dah tua. Rasulullah SAW pun dalam hadis yang menyebutkan
bu'istu ana was-sa'ah kahataini. Rasulullah angkat tangan macam tu. Dekat. Utusnya aku diutuskan dengan berlakunya kiamat macam ni. Mana dekat sangat. Sedangkan Rasulullah SAW diutuskan dah berapa lama? Tahun ni 1442 Hijrah. Hijrah ni masa tu umur Nabi SAW berapa? 53 tahun. Okey lah, yang mukmin mulut tu mana ingat tu boleh sahut sikit lah. Yang tak nampak mulut mungkin ada mukmin juga tu, nampak gerak tu kira boleh lah tu, ingat lah maksud 53 tahun campur 53 tahun. Tapi pengutusan bagi Rasulullah SAW, masa Rasulullah SAW umurnya 40 tahun. Umur 40 tahun mula terima wahyu di Gua Hira. Ayat surah Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dengan rasmina baginda Rasulullah SAW terima wahyu, dan ada umatnya dia diutuskan menjadi Rasul. Rasulullah sebut bu'istu ana was-sa'ah kahataini. Masa tu Rasulullah SAW dah dekat dah aku dengan berlakunya kiamat. Sebab dunia ini dah lama. Sebelum daripada manusia ni, manusia Adam pun ada kajian, ada tulisan-tulisan masuklah dalam kisah-kisah qadim mengatakan bahawa umur dunia ni kalau sampai sekarang ini dah 7,000 tahun daripada Adam. Sebab daripada Nabi Isa sampai kepada Adam itu lebih kurang 5,000 tahun. Kita dengan Nabi Isa tahun ni tahun 20. Orang pencen ni tak pernah ingat data tarik ni. Orang tak pencen ni ingat 20 dah 2,000 campur dengan 5,000 jadi 7,000 lah. Itu daripada Adam AS. Tapi sebelum daripada itu lagi adalah, kalau kita baca dalam tafsir-tafsir yang menyampaikan kepada kita daripada kisah-kisah qadim, daripada kitab-kitab lama dan sebagainya, mengatakan sebelum daripada itu mungkin ada lagi makhluk-makhluk yang bernama manusia yang lain, tapi tafsir yang nadir, yang pendapat kecil benar lah, mengatakan bahawa mungkin ada belum daripada Adam tu Adam yang lain, manusia yang lain. Sebab dalam dialog, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Malaikat tanya Allah, apakah kamu nak jadikan manusia yang pernah bertumpah darah sebelum itu? Sebab itulah ada yang menafsirkan, tapi tafsir yang pendapat-pendapat yang kecil benar, mengatakan bahawa ada manusia yang macam kita manusia ada. Tapi jelas kalau dalam hadis-hadis yang menjelaskan bahawa jin ada pernah duduk dah di dunia ini, dan memang mereka ini jadi dulu daripada Adam AS. Mereka pernah berperang pun di dunia, pernah kena tangkap. Allah perintah malaikat tangkap. Ini kalau kita baca dalam sejarah lain. Mana dunia ini dah lama, ikut kajian sains memanglah duk kaji fosil-fosil yang yang kata berjuta-juta tahun dan sebagainya. Wallahu a'lam. Mana dah lama dah dunia ini. Dah lama dah dunia ni bukan kita je, dah lama dah. Dunia ni pun dah lama dah. Mana ditunggu masa. Kita pun dah lama dah. Nampak muka macam lama dah, walaupun tutup.
Kalau 60 umur, macam saya 60. Kalau umur yang Allah beri 70, tak sampai 10 tahun dah lah. Nak duduk rumah prima pun tak sampai 10 tahun dah lah. Kalau baru beli rumah, duduk kuarter nak pindah di rumah sendiri, tak sampai 10 tahun. Itu kalau 70. Kalau 65 je umur kita, tak sampai 5 tahun. Tak sampai 5 tahun. Tapi tuan-tuan di prima ni nampak muda-muda lagi lah. Oh 30 lah. Okey lah, lama lagi lah, insyaAllah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, jadi Rasulullah SAW, pengutusan baginda pun dah merupakan alamat yang hampir kemusnahan alam. Kerana alam ini dah tua. Kita ini duduk akhir-akhir dunia ini. Bersedialah anak. Kalau 5-6 tahun lagi, tak sampai 10 tahun ni, nak main game lagi kan? Kalau nak main game lagi tak tahu anak. Kalau nak main cicet lagi takut mati, tangan duk macam tu. Tangan duk macam tu. Jadi 10 Muharram ni yang Allah SWT mulia. Saya baca satu tulisan kitab lama. Dia ada beberapa perkara yang penting. Ada di sana kejadian, diurai tentang kejadian yang dihubungkan dengan 10 Muharram, bulan yang mulia, bulan yang sunat kita puasa. Di segi pangkat, darjat, ada beberapa yang Allah SWT naik darjatkan makhluk-makhluk dia, khususnya para anbiya, Nabi Sulaiman dan sebagainya. Maknanya dikaitkan dengan 10 ini. Dan banyak juga dikaitkan dengan keselamatan, selamat dengan 10 Muharram. Ada dalam tafsir yang menguraikan tentang kejadian Adam alaihissalam dihubungkan dengan 10 Muharram. Dihubungkan dengan apa? Bagaimana Hawa Allah SWT ciptakan Hawa daripada tulang rusuk Adam. Mana orang lelaki ni tak cukup tulang rusuk, cuma rasa dengan cukup. Kita dah rasa macam cukup, kerana kita tak nak tahu rasa cukup tak cukup, kena rasa tulang rusuk orang perempuan. Orang perempuan kalau nak tahu tulang rusuk dia lebih, kena rasa orang lelaki. Allah ciptakan Hawa daripada Adam. Jadi diuraikan, dan Adam dan Hawa ini Allah SWT cipta dia dalam syurga. Allah SWT larang Hawa dan Adam ini, wala taqraba hadhihi syajarah, yang kamu, Allah larang tentang satu buah anak. Tapi Iblis memang dia tak puas hati, dia berdendam dengan Adam. Kerana sebab Adam dah Allah SWT cop dia kufur. Aba wastakbara, kerana Adam, kerana dia tak nak sujud kepada Adam. Sebelum ni Iblis dia memang ketua kepada jin-jin, dia daripada spesies jin. Dia baiklah di kalangan jin ni. Dia bersama-sama dengan Allah perintahkan malaikat untuk menghempuskan jin-jin yang jahat, yang buat kerosakan di atas muka bumi yang sebelum itu. Tangkap habis. Kecuali yang menusut-nusutnya, yang sembunyi-sembunyi. Mau tersebut menusut. Faham tak tersebut? Ada yang mengangguk itu dia faham juga.
Walaupun dia baik, dia yang pernah sujud kepada Adam, sujud kepada Allah, lagi hebat ibadah dia. Tapi mari apabila Allah SWT suruh dia sujud kepada Adam, usjudu li Adam fasajadu illa iblis. Ya Allah cerita dalam Quran macam mana iblis ni dia enggan. Yang lain malaikat semua sujud, tapi dia enggan. Dia merasa dia hebat, dia rasa dia senior. Sebab memang Allah SWT ciptakan jin ini dulu daripada ciptakan Adam, dulu daripada manusia. Dia pernah mengabdikan diri kepada Allah SWT, lebih hebat. Tiba-tiba Allah suruh sujud kepada Adam, dia rasa dia lebih. Ini yang nak mengajar kita, kita tak boleh nak rasa kita lebih. Rasa lebih ini memang sifat iblis. Ada apa kita sebut, bukan saya sebut. Maknanya kalau kita berasa lebih, masuklah di situ jarum iblis, jarum syaitan. Nak merasakan bahawa kita ni lebih. Allah beri kita manusia ni, tadi saya dah sebutkan, maknanya ada lebih, ada kurang. Tak adalah kurang banyak, lebih banyak. Yang lebih itu dalam syurga, yang kurang itu dalam neraka. Nak tengok lebih hebat dalam syurga, nak tengok lemah kurang semua dalam neraka. Allah cipta kita di dunia ni, ada masa kita lebih, ada masa kita kurang. Ada sudut kita lebih, ada sudut kita kurang. Janganlah kita sama-sama kita tengok tentang kelemahan, kekurangan dia. Kelebihannya pun banyak. Oh, nak bergaduh, cerai rumah tangga. Apabila dia tengok kurang-kurang semua, kekurangan pasangannya, kelebihan pasangan dia tak nampak dah. Masa dia bergaduh itu dia tak nampak dah kelebihan-kelebihan, tak nampak dah kebaikan sikit pun pada pasangan. Walhal orang tu dah masak nasi untuk dia berapa banyak, dah makan sampai berpikui, masak daging untuk dia tu sampai berkilo, berpikui, tapi dia tak nampak kebaikan. Jadi iblis rasa dia lebih, sebab tu dia tak nak sujud. Dia kata dia jadi daripada api, manusia jadi daripada tanah. Api lebih mulia daripada tanah. Dia yang bubuh nilai api yang lebih mulia daripada tanah. Sedangkan Allah SWT mulia Adam, Allah suruh sujud kepada Adam. Sujud ini maksudnya hormat. Kerana Allah SWT beri kepada Adam ini ilmu. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Kalau kita tengok dalam tafsir, Allah SWT beri ilmu kepada anak Adam ini. Sebab itulah dia dimuliakan. Jadi kita nak mulia, kita kena siapkan dengan ilmu, kena tambah ilmu. Kalau kita tak tambah ilmu, kalau manusia ini tak ada ilmu, sama je lah. Dia tak boleh nak mulia seperti mana yang Allah SWT cipta. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jadi cerita Adam ini, dan ada dalam setengah kitab Kisah Qadim menjelaskan bahawa Adam ini selamat. Dia habis taubat dia dengan Allah, dia makan buah khuld, dia merasakan dia dosa. Walhal Allah SWT memang nak jadikan Adam itu untuk Allah letak di atas muka bumi Allah ini. Allah kata, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku nak jadikan manusia ini, nak letak atas muka bumi, nak ganti jin-jin yang sebelum ini. Aku dah beri peluang mereka berada di atas muka bumi, mereka dah bergaduh, berperang, nak jadikan manusia. Sebelum Allah letakkan di atas dunia, Allah SWT cipta dalam syurga. Nak jadi sebab untuk Allah nak letakkan di atas dunia. Sebab itulah Allah larang jangan makan buah ini. Maka Adam makan. Adam rasa salah kerana dia ikut hasutan iblis. Iblis yang tak puas hati tadi menghasut Adam supaya makan.
Adam nampak macam tak berapa nak makan hasutan dia pergi ke Hawa. Ajak abang supaya makan. Hawa pun abang nama terbang. Macam tu lah iblis ni memang biasa lah. Dia pergi ke apa? Ke orang perempuan. Orang perempuan pun main bang. Itu yang terbang. Nama terbang. Maka keluarlah Adam ke dunia. Kalau nak kira salah, bukanlah salah sangatlah. Al-Quran pun menyebutkan Adam bukanlah buat itu dengan secara sedar. Dia selamat di dunia. Ada mengatakan pertemuan itu di dunia ini, Allah masukkan ke dunia ini berjumpa, ini dikaitkan dengan haram. Dengan satu dosa dia menyesal. Kalau kita baca bagaimana tafsir menggambarkan ayat Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ayat ini merupakan doa yang menjelaskan dalam tafsir bagaimana sesalnya Adam kerana buat satu dosa. Tak semacam kita buat banyak dosa pun duk rasa seronok lagi. Kadang pergi cerita ke orang pula buat dosa, bangga dengan dosa. Masuk Facebook pula, dia buat dosa. Allah, Adam satu dosa. Ada yang kata dia menangis sampai 300 tahun. Ya Allah. Kita dah baca Quran, istighfar pun tak boleh nak menangis lagi. Dah hati tak boleh nak menangis lagi, dah keras nak. Tengok orang baca Quran, orang doa menangis pun kita heran. Dah kita tak boleh nak menangis lagi. Nak kena overhaul balik lah kita punya jiwa. Dan begitulah juga yang dikaitkan dengan selamatan ini banyaklah 10 Muharram ni nak selamatnya bahtera Nabi Nuh. Allah Subhanahu Wa Taala utuskan Nabi Nuh ni, dia dakwah sampai dakwah dia saja pun 950 tahun. 950 tahun. Maknanya umur dunia ni kita sebut tadi daripada Adam ini apa? 7,000 tahun. Maknanya dia dekat ke 6,000. Ada mereka bahawa umur Nabi-Nabi dulu 1,000. Lama lah. Kita aja sekarang ni. Kita Rasulullah sebut umur umatku di antara 60 hingga 70 masuk kita lah kan. Ini duk area dia. Nabi Nuh yang dakwah kalau kita baca, sebab itulah 10 hari daripada hari yang pertama sampai hari yang 10 ini, Tutup Guru dulu dia ada kitab dia menceritakan tentang awal Muharram ni. Dia duk baca kisah-kisah ini, banyak menyanyatkan hati yang boleh kita ambil sebagai bahan tarbiyah kita. Bagaimana Nabi Nuh berdakwah, bagaimana Nabi Nuh berhadapan dengan ujian-ujian. Ajak 900 tahun lebih. Begitulah juga dikaitkan dengan keselamatan Nabi Allah Ibrahim kita. Ada bunyi tak kalau azan? Ada bunyi ya? Belum bunyi lagi kan? Masuk dah. Masuk dah. Dah bunyi dah? Oh, Ustaz nak dengar sebab selalu kita dah azan kena azan kan? Dah lebih dah. Lebih berapa minit? Kalau tak lebih lagi kita azan sekarang. Azan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah kita kalau naik bukit ni turun, dan memang turun pun dekat sampai ke kereta lah. Kalau naik bukit Kezentulah, Bukit Hijau, bukan Bukit Hijau, Sarjana Hijau. Sarjana Sarjana Hijau. Dekat dengan parking lah.
Kelakar parking. Macam saya cerita tadi, memang tentang peristiwa besar yang dikaitkan dengan mahram ini, orang cerita daripada 1 mahram sampai 10 mahram. Ada kalangan setengah kita tak setuju tentang tarikh-tarikh ini. Memang tarikh dalam kalender dan tarikh dalam sejarah ini memang banyak perkara-perkara, bukan sebelum Nabi Muhammad SAW lagi tarikh ini bertentangan. Lepas daripada Nabi pun tarikh setengah ulama sejarah pun tak bersepakat tentang bila kelahiran Nabi, berbagai-bagai tarikh. Bila berlakunya Isra' Mi'raj pun berbagai-bagai tarikh. Bukan hari bulan ya, bulan pun ada yang kadang-kadang tak sependapat dan sebagainya. Tapi yang bagi saya yang pentingnya peristiwa-peristiwa itu. Kalau kita tidak cerita tentang peristiwa-peristiwa ini sempena dengan yang disebutkan oleh ulama-ulama kita yang dikaitkan dengan Muharram ni, bila lagi kita nak dengar cerita macam mana Nabi Isa yang Allah Subhanahu Wa Taala tentukan dia untuk dia diangkat. Nabi Isa diangkat. Kalau Nabi Isa sampai hari ini dah berapa lama? Nabi Isa 40, umur berapa Nabi Isa diangkat? 33 tahun. 33 tahun dia diangkat. Dan Nabi Isa akan turun pula. Dia akan berjuang untuk menegakkan syariat Islam, syariat Nabi Muhammad SAW sebanyak 7 tahun. Ini ada hadis. Hadis menyebutkan bahawa 40 tahun. Ada hadis menyebutkan 7 tahun. Ada ulama kita menjelaskan bahawa ini 40 tahun itu termasuklah Nabi Isa semasa dia berada di atas muka bumi Allah ini 33, dan apabila diangkat dia turun pula tu 7 tahun, maknanya jadi 40 tahun. Jadi cerita-cerita Nabi Isa ini bila lagi kita nak cerita bagaimana kehidupan Nabi Isa alaihissalam yang susah. Orang kita kadang-kadang kalau kita cerita tentang susah, dia beralasan susah untuk dia tak boleh nak datang untuk beribadat kepada Allah. Orang bolehlah gaji besar, bolehlah senang. Dia duduk banding dengan orang. Dia duduk berhujah. Dia harap dia akan dapat berhujah dengan Allah. Susah dia itu menjadi menjadi alasan untuk dia tidak boleh taat kepada Allah. Dia nak mari masjid macam mana, dia bukan tak nak mari ke surau masjid tapi oleh kerana dia susah, kena buat overtime, kena jadi panda bukan jadi panda, bawa mutu panda. Manalah sempat nak pergi surau. Nanti Allah Subhanahu Wa Taala akan panggil Nabi Isa. Mana lebih susah kamu dengan Nabi Isa? Bagaimana Nabi Isa? Allah uji dia, ibu dia. Kisah-kisah qadim lah. Bagaimana Nabi Isa ini, mak dia berpuasa. Puasa Nabi Isa ikut syariat dia lah. Apabila tiba masa berbuka, tak ada benda nak berbuka, pucuk-pucuk kayu itu lah pun tak ada itu. Nak kejut mak dia pun tak ada apa benda nak. Rupa-rupanya mak dia dah meninggal. Kita Masya Allah tengok peti air duration tahan sebulan. Macam mana kita nak berhujah dengan Allah? Kita nak kata kita sibuk. Masa inilah kita cerita bagaimana Nabi Sulaiman yang sibuk. Nabi Sulaiman ini bukan dia urus manusia, bukan dia hanya raja kepada manusia, dia juga yang mengurus jin. Jin
menjadi raja kepada jin-jin. Dia boleh perintah jin dan sebagainya. Mau perintah jin, nak perintah jin bukan senang. Manusia yang kita nampak ni pun dah susah dah tipu, belit dan sebagainya. Jin ni macam manusia je, ada yang beriman, ada yang tak beriman, ada yang gangster, ada yang menipu kuat mana, ada geng ajar sesat mana. Saya baru ni ada orang, kita pencen ni, ustaz boleh kalau kita kawan dengan jin. Saya ada orang ajak kawan dengan jin dia. Ini jin baik-baik ni ustaz. Tak apalah kawan-kawan saya, manusia pun banyak lagi tak berkawan dengan dia lah. Manusia yang kita nampak ni pun dah duk kelentong kita macam-macam. Nampak baik lah. Tambah jin yang kita tak nampak ni lah. Kita pun kadang tak berapa nak faham bahasa ni. Bahasa jin apa semua benda ni. Nak berkawan dengan jin tak payahlah, kawalan dengan manusia. Nabi Sulaiman dia bukan hanya mengurus ataupun buat urusan pentadbiran dengan manusia, dengan jin, haiwan-haiwan dan sebagainya, angin dan sebagainya, tapi dia tetap dapat patuh dan dapat beribadah, dapat taat kepada Allah. Kalau kita nak kata kita sibuk, saya sibuk ni, kamu tak apalah, saya mesyuarat 5 kali sehari, 6 kali. Orang nak start balik, saya baru nak mula mesyuarat. Sibuk, tak sempat lah nak datang surau, tak sempat lah nak mengaji. Kamu boleh lah. Nanti Allah bawa Nabi Sulaiman depan kita, nanti dia hisap nanti. Nak jawab macam mana? Mana lebih sibuk kamu dengan Nabi Sulaiman? Boleh jawab betul-betul. Kita cuma nak tambah overtime lah. Melawat projek, tanah projek itu sah banyak. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang macam Allah sekalian, maknanya peluang untuk kita mengingati balik peristiwa-peristiwa yang besar, khususnya peristiwa yang berlaku kepada para awliya, pada anbiya ini. Tak apalah, di segi tarikh tu kita akui lah, maknanya mungkin tarikh ini tak berlaku pada diri dan sebagainya, tapi peristiwa itu berlaku. Dan marilah kita lalui tarikh-tarikh sebagainya, kita ingat balik, kita merenung balik, melihat peristiwa-peristiwa yang pernah berlaku para anbiya yang Allah SWT pilih mereka. Para anbiya ini pilihan Allah untuk menjadi ikutan kepada kita. Wallahu a'lam. Tuan, jemaah sekalian, minta maaf sembang-sembang ya. Nak tanya tak boleh, ni orang tak COVID tak boleh tanya. Kemudian boleh dalam telefon tanya pun boleh je lah. Jadi segala baik tu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Minta maaf, kasih kita puasa, dan semualah kita harapkan Allah Subhanahu Wa Taala terus hadiah hidayah ini kepada kita, berada pada taufiknya dalam track yang itu dan landasan yang sebenarnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Mana taqabbal minna. Allahumma faqihna fid din wa ahdina. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa'u, qalbin la yashkur. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilayka anabna wa ilaykal masir. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar wa adkhilna jannatan ma'al abrar ya rahman ya rahim. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi. Subhanakallahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله.